Bonet depan dia ni original carbon fiber. Bukanlah aksesori original, tapi daripada JS Racing. Dia punya receipt pun ada dekat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali ke channel saya. Nama saya Amir daripada Momentum Motors Niam Bahad, penjual kereta terpakai. Lokasi nombor 50 Jalan Eco Perniagaan 1, Kota Masai, Johor. Bersebelahan dengan Ali Kelas Gadget ni. Dekat juga dengan Lotus Kota Masai. Video ni adalah video review Mitsubishi Outlander. Okay, video review Mitsubishi Outlander 2.4 Engine Myvac tahun 2017. Okay, ini dekat dalam showroom. Tapi sebelum tu saya nak tanya sebenarnya. Okay, ni Honda City 1.5S tahun 2018. Lower spec, GM6, facelift. Tengok grill depan ada auto fold side mirror, ada keyless entry. And then dekat belakang sikit ni Kia Cerato 1.6 KX K Kedah KX 2016. Kereta sedan segmen C, kereta sedan segmen B. Tetapi bulanan dia hampir sama, lari RM10, RM20 sahaja. Yang ini loan 9 tahun. Okey, yang ini spek paling rendah. Kereta sedan segmen B, saya tahu segmen B tak boleh compare dengan segmen C, tapi ini kita nak cerita bulanan. Dan ini kereta sedan segmen C. Nak tak kalau saya buat comprehensive review, kau full detail punya 30 minit, 40 minit, comparekan antara dua kereta ni? Kalau nak, komen dekat bawah nak video comparison. Okey, kalau ramai nak, insyaAllah saya buat. Sekejap, saya ni dah gelap ke belum skrin dia ni Okey, kalau rasa nak bertanya sebarang soalan kepada saya berkenaan dengan loan, nak survey sahaja boleh, nak tanya-tanya sahaja pun boleh. Cuma intro tu biar betul lah. Assalamualaikum Amir, salam sejahtera Amir, selamat petang Amir. Saya nak tanya-tanya je Amir. WhatsApp saya. Okey, tekan link dekat bawah yang saya bagi dekat description video ataupun dekat pin komen. So dekat description video di bawah ataupun dekat pin komen saya ada letak link WhatsApp. Okey, dan kalau nak follow TikTok saya boleh tekan juga link di bawah. Ini adalah showroom kami, dalamnya ada beberapa kereta lagi. Next video insyaAllah saya akan buat stock review lah, yang mana saya akan ambil beberapa kunci. Mungkinlah dalam 10 unit kereta saya nak tunjuk. Cuma saya nak tanya, nak tak video comparison Honda City 1.5S tahun 2018 GM6 facelift, lower spec, kereta sedan segmen B. Bulanan dia, ni loan 9 tahun, bulanan dia sama dengan kereta sedan segmen C, lower spec, Kia Cerato 1.6 KX tahun 2016. Yang ni loan 8 tahun. Bulanan sama tapi yang ini loan dia pendek 1 tahun. Kalau nak, komen dekat bawah nak. Ni ada okey, ni dia, the elephant in the room. Ini yang kita nak review hari ni. Mitsubishi Outlander 2.4 engine Myvac, transmission CVT tahun 2017. Okey, sekarang kita cerita dulu. Dia dulu waktu masuk Malaysia pada tahun 2016, tapi ini tahun 2017 yang mana Mitsubishi ada melakukan sedikit perubahan pada kereta ni, yang mana saya akan tunjukkan dekat bahagian dalam nanti. Okey, dekat bahagian luar tak ada sebarang perubahan, cumanya kita nak cerita dia punya engine. Nanti kejap lagi dekat driving review saya akan sebut bab engine. So sekarang saya tak nak sebut bab engine. Sekarang kita nak cerita exterior, design dan everything. Okay, first of all kita pergi pada bahagian design. Terus terang saya cakap, kereta ni saya suka design dia. At least saya punya personal opinion lah. Personal opinion saya suka kereta ni. Design dia saya suka. Dia main dengan chrome dekat bahagian depan. Kalau kita tengok, chrome dia ni besar tau. Tapi disebabkan kereta ni besar dan Mitsubishi pandai buat design chrome ni, so dia tak rasa benda ni lewah. Okay, tak rasa benda ni melebih-lebih. Kadang-kadang ada sesetengah kereta, Contoh Myvi Gen 3. Pernah tengok tak yang dia punya gear up punya aksesori tu, dia punya chrome tu, itu dah rasa sangat-sangat melebih. Tapi dekat Mitsubishi Outlander ni dia rasa just nice. Okay, datang original daripada kilang macam gini, walaupun dia ada chrome yang besar dekat bahagian kanan dan juga bahagian kiri, chrome melintang dekat dia punya grill. Tapi yang chrome melintang ni, dia nak elak daripada chrome ni besar macam gini. Yang ini dia buat macam brush aluminium punya finish. Okay, so yang bawah ni pun sama, brush aluminium punya finish. Macam brush aluminium lah, saya tak tahulah ni panggil apa sebenarnya.
Senang cerita warna silver matte lah, matte silver. Warna silver, warna mati. Yang ini bagi nampak aggressive look dekat kereta ni. Sebab kereta ni adalah successor kepada Pajero Sport. Okay, Pajero Sport sebelum ni dia menggunakan chassis leather frame, yang mana dia punya riding experience dekat belakang tu rasa macam naik 4x4. Tetapi kereta ni tidak menggunakan leather frame. Okay, kereta ni tidak menggunakan chassis leather frame. Sebab itulah orang yang duduk dekat row paling belakang sekali masih boleh rasa selesa. Kalau budak, kalau dewasa memang tak selesa lah, sebab ruang dia sempit. Yang itu nanti kejap lagi kita akan tengok. So dengan design dia yang cantik macam gini, dengan riding quality yang memang sedap, dia berada dalam satu segmen. Walaupun dia bertanding satu segmen dengan Honda CR-V, tetapi untuk dia punya karakteristik kereta ni, saya tak rasa ada yang boleh menandingi dia. Saya tak rasa ada. Subaru Forester 5-seater, yang ini 5 plus 2 seater, ataupun ada orang sebut 7 seater, tapi dia sebenarnya lebih kepada 5 plus 2 seater, 5 tambah 2. Sebab 2 belakang tu boleh selesa untuk budak-budak saja. Orang dewasa memang tak selesa. So kalau untuk 5 plus 2 seater, kita ada yang untuk mass market, yang harga memang boleh dengar. Yang ini dengan X-Trail sahaja. Yang ini dengan X-Trail sahaja. Tetapi in terms of design, saya lebih suka Mitsubishi Outlander. Dia nampak lebih rugged berbanding X-Trail. Dan saya rasa lah, dan saya dah pernah duduk dalam X-Trail yang 7 seater, dan saya berpendapat riding quality ataupun comfort dalam Outlander lebih sedap berbanding dengan Nissan X-Trail. Itu saya punya pendapat, dan saya pernah naik duduk dalam kereta. Kita pergi ke design belakang. Design belakang pun dia just nice. Mungkin inilah yang saya nak persoalkan sedikit kan. Ini kadang-kadang nampak macam ngam, kadang-kadang nampak macam tak ngam. Tak tahulah, anda rasa macam mana? Cuba komen sikit dekat bawah. Dia punya brush aluminium bawah untuk menampakkan image rugged tu berhasil. Okay, lepas tu dia ada black cladding dekat bawah ni, dekat bumper dia ni. Just nice. Okay, lampu reverse dia memang ada dekat sebelah kiri ni saja, dan sebelah kanan ni adalah fog lamp. Dan fog lamp ni tuan-tuan puan-puan, kalau ada yang tak tahu, ataupun kalau ada yang saja buat-buat tak tahu, kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia bermaksud lampu kabus. Lampu kabus, bukalah waktu ada kabus. Kalau tak ada kabus, pergi buka buat benda. Kita tahu awak bayar mahal 1,000 sebulan, tapi agak-agaklah jangan menyusahkan orang. Sama jugalah dengan lampu kabus kat bahagian depan. Kalau tak perlu, tak payah buka. Tak payah buka, menyakitkan hati orang. Kita tengok dia punya side profile kereta ni. Pada hemat saya, okey, dari segi design, dia sangat-sangat proportionate. Hood depan, belakang, dia punya design tu dia just nice untuk 3 box punya design tau. Box satu, ini bukan 3 box, ini 2 box punya design. Box depan satu dan box belakang. Dia tak ternampak belunjur sangat. Dia just nice lah. Tapi mungkin itu saya punya perasaan sajalah. Anda komen lah dekat bawah design dia. Okey, sekarang kita terus pergi bukaan pintu, settle. Okey, kita settle part design Part design tak ada apa nak cerita sangat lah. Cuma dia punya ni, ground clearance. Ground clearance dia agak tinggi. Kalau saya agak ni, kalau saya kira pakai biji mata saya palatau, mungkin dalam 250 mm. Mungkin tak sampai lah. Saya rasa ada ni. Ada ni 250 mm ni. 250 mm ataupun lebih. Okay, original rim 18 inci daripada Mitsubishi. Saya tak rasa ada keperluan untuk tukar pun sport rim dia ni, sebab dia nampak dia blend in, dah sangat-sangat blend in dengan dia punya design. Tak nampak sporty sangat, tapi at the same time dia nampak elegant. Dan kalau satu benda lah boleh tambahkan, mungkin tambah spoiler belakang. Nampak cantiknya. Tapi boleh lah kalau nak tukar rim kan, ambil tayar, kita set up tayar kita, bagi flush dengan body, masuk rim 19 inci, maybe rim 19 inci kan. Memang handsome. Memang handsome. Masuk rim 19 inci memang handsome. Auto handsome. Brake disc keempat-empat tayar, equal braking distribution, anti-lock braking system as standard. Semua tu Hill hold assist pun saya rasa ada. Lagi dia punya aspek keselamatan, dia ada reverse camera standard, airbag sampai belakang, lepas tu ada traction control, benda-benda yang basic, isofix, everything tu semua standard. Kejap lagi kita tengok. Okey, sekarang kita nak cerita bab bukaan pintu. Okey, untuk sebuah SUV yang nampak macam MPV macam gini, orang masih mementingkan practicality.
Contohnya bukaan pintu depan, bukaan pintu belakang. Kadang-kadang kalau kita tak bawa anak, kita bawa orang tua ataupun warga emas, kita pentingkan bukaan pintu. Dan ada orang cakap juga, kalau pintu ni bukaan dia besar sangat, orang tua nak naik, tangan nak kena berpaut sini, pegang jauh sangat. Ada betulnya juga, kan? Tetapi kalau pintunya terlampau kuncup sangat, payah juga kalau kerusi roda nak masuk. Betul tak? Kalau kita tengok dekat dia punya pintu belakang ni, okey, kalau kita tengok dekat dia punya pintu belakang ni, pada pandangan saya lah, kalau kerusi roda, boleh lagi lah, tak ada masalah. Boleh lagi, tak ada masalah. Cuma dia punya bukaan pintu tu, dia tidak seluas macam Honda CR-V. Kita sebut kompetitor dia. King untuk SUV segmen C. Ataupun orang kata King, mungkin dah jadi X70, saya tak tahulah. Okey, cumanya bukaan pintu kereta ni boleh dan agak praktikal. Nak masuk keluar pun senang. Contoh, saya masuk keluar, saya masuk mudah, saya keluar pun mudah. Tapi bila kita minta, kalau orang tua ataupun warga emas ataupun orang berkerusi roda, itu mungkin situasi dia agak berbeza. Bukaan pintu depan memuaskan, tak ada masalah langsung. Saya rasa cukup-cukup memadai. Cumanya itulah, bila SUV ni, anda nak kena cakna sikit. Anda nak kena ambil perhatian sikit. Kemungkinan 80% daripada waktu anda pakai kereta ni, siapa yang naik. Kalau setakat budak-budak tak apa, dia orang boleh panjat. Dia orang kan suka memanjat. Cumanya kalau orang yang warga emas berumur, kalau kerusi roda, mungkin dia orang tak prefer kereta tinggi-tinggi macam gini lah. Mungkin dia orang lagi prefer kereta sedan. Lepas tu dalam ni, bonggol je. Nampak? Ini ada beza Ada beza. Kalau dalam CR-V, benda ni lagi rendah. Maksud dia punya bonggol dia ni lagi rendah dalam CR-V. Sama juga dekat bahagian belakang. Okey, lebih rendah. Outlander ni okey lah. Untuk kita yang sihat walafiat ni, tak ada masalah langsung. Okey, tak ada masalah langsung. Okey, kita settle bab pintu. Door trim ni kan, saya terus terang lah, saya cakap lah, saya memang malas langsung nak komen. Sebab kalau aku komen kan, aku rasa aku komplain je lah. Tapi okay, mungkin lah saya komplain dari segi dia punya design sahaja. Tetapi sebelum tu kita sentuh bab finishing dia. Atas ni dia ada soft touch. Okay, soft touch. Dia bukan leather. Kemudian dia ada plastik finish yang nampak macam wood trim. Dan dia punya finishing ni memang hauk, memang tak cantik langsung. Dekat sini dia ada hard plastik. Dekat sini dia leather. Okay, sini full leather. Dengan dia ada real stitching dekat sini, jahitan benang. Bawah ni semua hard plastik. Okay, yang ini semua as standard. Ada speaker, ada tweeter dekat atas. Dan yang ini saya sangat-sangat suka sebab bukaan dia besar. Door bin dia ni, kalau anda nak selit kertas ke apa, bukaan dia besar, anda nak akses pun mudah. Okay, dia punya cup holder boleh masuk botol kecil 500ml atau 600ml sahaja. Botol besar memang tak boleh. Cumanya dia punya opening tu, cara kita nak letak cup, nak letak botol, nak ambil, sangat-sangat mudah untuk diakses. Kita tengok dekat bahagian belakang, adakah dia sama ataupun tidak. Okey, dekat belakang sedikit berbeza. Cumanya dekat belakang ni yang bagus ni, kita boleh letak 2 cup ataupun 2 botol. Okey, nampak? Satu boleh letak sini, satu boleh letak sini. Saya tak pastilah, mungkin dia design untuk satu saja. Tapi tengok dia punya design macam lebih kurang. So bermaksud kita boleh letak 2 botol. Boleh letak 2 botol menegak ataupun boleh letak 2 cup menegak. Macam yang dekat depan ni, kita boleh letak satu saja sebab dedicated ada dekat sini saja. Sini tak boleh nak letak. Faham cumanya itulah, door trim dia ni memang bosan gila. Memang bosan, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahalazim. Macam orang pemalas design kereta. Okey? Tapi jangan risau. Yang ini saya ada explain dekat dekat part saya driving nanti. Okey, benda ni ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? So make sure jangan stop tengok video ni. Okey. Untuk spesifik untuk kereta ni, owner lama dia ada tambah protector sini. So owner baru, anda cabut je lah benda lah ni. Okey, cabut je lah kalau anda tak suka. Yang ini nanti kita akan spray balik dia punya plastik ni bagi nampak macam baru sikit. Alright. So apa asal aku dah macam kekok ni nak review kereta ni. Kenapa aku dah macam kekok ni? Okey, kita buka pintu sebelah sana. Kita start dengan bahagian belakang lah, boleh tak? Okey, kita buka pintu dulu dan kita terus start dekat bahagian belakang. Okey, kita pergi bahagian belakang. Kereta ni dia ada power boot. Okey, dia ada power boot.
Tetapi power boot dia waktu tutup sahaja. Kalau anda akses boot ni daripada belakang, bonnet kereta daripada belakang, kalau anda akses daripada belakang, dia power boot tu berfungsi waktu nak tutup sahaja. Waktu buka ni anda kena buka secara manual. So ini dia punya power strut dia. Okey. Tekan sini, power boot dia berfungsi lah. Tetapi kalau anda nak buka secara automated ataupun pakai power elektronik, anda kena buka daripada depan button sini. Okay. Nampak tu. So daripada situ buka boleh, tutup boleh. Daripada kunci tu nanti lagi sekali saya cek. Saya tak pasti kenapa. Kenapa dia macam gitu, saya tak faham. Mungkin dia mengurangkan benda yang boleh rosak ke, saya pun tak faham. So siapa yang faham mungkin boleh tolong jelaskan kepada saya. Jadi untuk ruang dekat belakang ni standard lah, mana-mana 7 seater, mana-mana 5 plus 2 seater. Ruang belakang ni memang kecil. Yang mana kalau anda beli kereta ni, for sure anda akan tambah roof box dekat atas. Dan sebab itulah kereta ni datang dengan roof rail yang memang function. Okay, yang memang function. Cumanya itulah, bila anda nak tambah roof box, kereta ni 2.4 dia ada sunroof. So anda kena kompromi lah benda yang ini. Sunroof memang tak payah pakai lah. Sebab kalau buka pun nampak roof box, macam tak guna lah kan. So kalau saya kompromi je sunroof tu. Mungkin tak buka langsung pun. Okay, kita pergi balik ke bahagian belakang dia ni. Ada dia punya lapik. Cuma saya baru perasan satu benda. Dia punya tonneau cover dia tu, tonneau cover kat situ kan, memang tak ada waktu kami dapat kereta ni. Dekat bawah ni pun tak ada. So minta maaf, itu memang saya tak dapat nak ganti. Kalau nak original tu, tak tahulah harganya berapa. So dekat bahagian bawah ni anda boleh letak barang sedikit. Okay, letaklah barang apa anda nak letak, barang basah ke apa ke. Okay, dekat sini pun anda boleh letak barang. Tonneau cover tu, kalau kita nak simpan, kita simpan kat sini. Kita simpan dekat dalam ni. Ni, kita baring dia, melintang dia, simpan dalam tu. So ini adalah kerusi bila dinaikkan. Jom kita terus tengok orang dewasa logik ke tidak duduk dekat bahagian belakang ni. Saya turunkan ni dulu. Saya terus naik belakang. Masya Allah. Okey, nampak? Inilah yang dipanggil 5 plus 2 seater. Saya ni pendek saja tuan-tuan dan puan. Saya ni pendek saja. Okey, saya pendek saja 160 cm. Bayangkan 160 cm pun macam gini. Bila saya duduk belakang ni, saya terasa saya macam 180 cm. Faham tak? Okay, macam gini lah saya punya lutut. Kalau orang depan dia nak beramal jariah dengan saya, Masya Allah. Sebab itulah saya cakap, ni budak-budak je boleh duduk. Ni, nampak? Budak-budak je boleh duduk. So ini bukan real 7 seater. This is a 5 plus 2 seater. So bila anda beli kereta ni, anda kena tanamkan dalam kepala anda, budak-budak je boleh duduk belakang ni. So jangan salah beli kereta. Okay, dekat sini ada tempat sangkut seat belt untuk yang ini. Sini tempat sangkut seat belt untuk yang ini. Okay, headrest dia ni jangan risau, boleh naikkan. Boleh naikkan. Yang mana saya boleh je duduk selesa kalau naikkan dia punya headrest ni. Okay, tapi itulah, Masya Allah sempit. Sini ada tempat letak barang sikit. Yang ni saya tak tahu apa benda, nantilah saya godek. Okay, ini kenapa diikat macam gini? Ini patutnya simpan dekat sini lah. Okay, atas ni ada seat belt untuk yang duduk tengah sini. Okay, tapi perasan nak satu benda, aircon belakang langsung tak ada. Aircon belakang langsung tak ada. Inilah kompromi paling besar kereta ni. Kekurangan kereta ni paling besar, aircon belakang langsung tak ada. Saya tak faham kenapa. Apa yang Mitsubishi pula, apa yang Mitsubishi fikir waktu dia buat kereta ni, aircon belakang tak ada. Apa yang kau fikir Mitsubishi? At least Toyota Wish, anda tahu Toyota Wish kan? Toyota Wish dia ada satu dedicated aircon vent dekat tengah tu, yang betul-betul tembak atas ke belakang. Yang ini tak ada langsung. Nampak oh? Tak ada langsung. Aircon dia tak ada ke mana tu? Adalah situ satu, lepas tu situ satu, situ. Tak ada orang depan. Buat benda Mitsubishi, saya tak tahulah. Kereta yang sangat-sangat sedap dipandu. Comfort level dia lagi tinggi daripada Honda CR-V, yang jauh lagi mahal daripada dia.
Tetapi aircon belakang tak ada. Kalau aircon belakang ada, at least resale value dia lagi tinggi tau. Percayalah cakap saya. Kereta ni kalau anda nak tahu, compare dengan Honda CR-V tahun yang sama, tahun 2017, kita ambil variant 2.0 two wheel drive saja tuan-tuan puan-puan. Jangan ambil yang turbo. Kita ambil variant 2.0 two wheel drive. Harga 100,000 lebih. Harga kereta ni on the road 87,000. Dia dah murah 13,000, 15,000 macam tu lah. Okay, 13,000, 15,000 anggaran macam gitu. Bulanan dia pun jauh lebih murah daripada CR-V. Bulanan yang ini kalau anda letak deposit RM8,700, loan selama 9 tahun, bulanan dia nipis-nipis bawah RM1,000. Kalau yang CR-V tadi tu, bulanan dah simply 1,100 lebih-lebih sikit. Nah, menurut kiraan saya lah, kalau saya tak salah kira. Okay, settle. Row belakang ni memang tak sesuai langsung untuk orang dewasa. Itulah kesimpulan dia. Adjust lah macam mana pun dekat second row ni, orang dewasa janganlah duduk dekat belakang ni. Memang tak selesa langsung. Kita tengok ruang dekat second row. Okay. Ini second row, saya 160cm lah. Saya 160cm kan. Okay, mungkin saya ke depan sikit lah. Saya ke depan sikit, saya adalah sedikit leg room dekat sini. Kalau dengan CR-V memang dia kalah untuk dekat second row ni. CR-V dia tak ada third row. Third row dekat market luar saja. Aircon belakang ni langsung tak ada. 12 volt socket apa langsung tak ada. USB apa haram jadah semua langsung tak ada. Kosong, relax. Ada dia punya back pocket macam gini saja. Dan dekat tengah ni apa ada? So dekat tengah ni dia ada satu armrest. Okay, ada cup holder. Interior dia, saya terus terang cakap, memang bosan yak mat. Interior yang sangat-sangat membosankan, saya pun tak faham sebenarnya macam mana. Tapi dia ada satu benda yang CR-V langsung tak ada. Tak adalah langsung tak ada. CR-V punya seat kan, okay, dia boleh tegak macam ni dan dia boleh setting macam ni kan. Okay, relax Prepare to be amazed. Okay, ini paling tegak kan. Katalah orang duk second row ni kan, ni paling tegak tau. Okay, nak sandar sikit boleh? Ni dia dah lock ni. Sandar sikit lagi boleh? Ni pun lock ni. Sandar sikit lagi boleh? Sandar sikit lagi boleh? Paling sandar. Oh, ni dah paling sandar. Okay, so dia ada berapa? Dia ada berapa gigi dia tu? Okay, gigi dia tu ada berapa? Daripada sini, okay, daripada sini sampai ke sini dia ada berapa gigi dia? Angle dia tu walaupun sikit tapi ada beza dia tau. Okay, ni yang pertama. Naik sikit. 2 3 4 5. Lagi sekali Ni yang pertama. 2 3 4 5. Ada 5 boleh setting dia punya recline. So fikirlah sendiri. Isofix standard, dia punya hook ada dekat belakang kerusi ni. So ada 2 pasang Isofix. Untuk dekat third row tak boleh letak Isofix. Tak apa, mungkin anak kecil pun ada 2 orang saja kan. So in terms of space ni apa semua kan, memang boleh dikomplain lah. Tapi kalau anda anak kecil, 4 orang semua anak kecil-kecil, mungkin tak ada komplain. Okay, mungkin tak ada komplain. Lepas tu saya nak tunjuk configuration dia sebenarnya. Okay, configuration ni, okay, sekarang ini kalau seat semua naik. Okay, yang ini seat semua naik. Okay, sekarang saya tunjuk seat configuration. Ini yang pertama. Sebelum tu saya baru perasan. Okay, belakang ni adalah satu 12 volt socket. And then sini ada apa? Oh, ada dia punya jack apa semua dalam ni. Okay, so ini tadi saya terlepas. So ada satu 12 volt socket dekat sini. Dekat sini tak ada. Okay, so ini configuration pertama untuk 5 seater. So ruang belakang dilipat. Dia ada elevated sedikit, dia tak almost flat. Tetapi dekat sini dia almost seamless lah. Okay, dia almost seamless. Maksud dia anda boleh letak barang panjang tanpa sebarang bonggol besar, tak ada bonggol besar apa semua tak ada. So ini configuration pertama, 5 seater. Yang ini configuration kedua, boleh naik 4 orang. 1, 2, 3, 4. Tapi ini sempit sikit lah, minta maaf. Ini pekerja Bangladesh saya, dia tak tahu nak buka seat ni macam mana. Nanti saya minta dia orang bersihkan balik. So ini configuration kedua, 1, 2, 3, 4. Sini boleh letak barang. Okay, kalau view daripada belakang dia macam gini. So dekat sini kereta ni betul-betul dia menyerlah. Okay, ini yang nombor 3. Yang mana naik 1, 2, 3. Dan yang ini boleh letak barang. Okay, untuk pindah rumah saya rasa boleh ambil job pindah rumah.
3 orang kerja ambil job pindah rumah, pindah barang ataupun bawa barang meniaga online ke apa benda lah yang tuan-tuan perempuan nak buat, memang boleh buat dengan kereta ni. Sebab kereta ni panjang, dia besar, so banyak benda yang boleh letak. Okey, ini configuration keempat, yang mana semua seat belakang ni kita lipat rata habis, boleh buat berniaga, boleh buat job pindah rumah. Okey, lagi sekali minta maaf tu kotor, nanti saya minta pekerja saya bersihkan. Diorang tak tahu macam mana nak buka. So ini configuration ke berapa tadi 1, 2, 3. Yang ini keempat, yang mana kita lipat rata semua, 2 orang boleh naik kereta pindah barang. So macam mesti tuan-tuan perempuan rasa dah habis kan? Ada lagi. Okey, ada lagi. Okey, yang ini yang terakhir. Saya tak tahu siapa yang nak duduk macam gini, tapi benda boleh buat. Okey, sebab belakang ni ada seat belt. Cerita dia benda boleh buat. Saya tak tahu siapa yang nak duduk macam gini, tapi benda boleh buat. Okey. Cuma kalau dulu waktu isteri saya mengandung, okey, saya bagi dia melunjur kaki. Baringkan seat ni melunjur kaki. Tapi kalau kereta ni, isteri nak duduk belakang pun boleh kot. Okey, sebab kereta ni airbag ada sampai belakang. Kereta ni airbag sampai belakang nampak tu, SRS airbag. Dia ada curtain airbag sampai ke belakang. Keselamatan insya-Allah jamin. Yang penting duduk belakang ni pakai seatbelt. Saya tak tahu siapa nak duduk macam gini, tapi benda boleh buat. So total ada 5 configuration untuk seat dalam kereta ni. SUV yang nampak macam MPV. So macam praktikal kan kereta ni kan. Okey. So saya sambung dekat bahagian depan pula. Okey, bahagian depan ni tak ada apa sangat lah. Cuma basic function saja. Dia punya seat ni, okey, dia punya seat ni termasuklah seat belakang. Seat dia sangat-sangat boring, tetapi seat dia jangan salah sangka, seat dia selesa. Walaupun design dia nampak boring, tapi seat dia selesa. Dan dia punya seat belt ni kita boleh adjust. Okey, untuk orang pendek macam saya, benda ni sangat-sangat penting. Seat boleh adjust. Okey, dia punya side bolster ni rasa memegang badan saya dan peha saya dengan cukup baik. Okey, nampak dia punya lekuk dekat sini, memegang badan saya dan peha saya dengan cukup baik. Alright. Lepas tu kereta ni dia ada seat dia ni ada power seat. Minta maaf ni kotor apa benda, nanti saya minta diorang bersihkan lagi sekali lah. Cumanya yang ini dia tak boleh jongkit depan tau. Okey, yang ini dia tak ada. Ada lah. Okey. Silap. Ada dia. Ada jongkit depan, turun. Ada jongkit belakang, turun. And then dia ada recline dan juga decline. Terbalik. Okey, tapi yang dekat lambar support dekat bahagian tulang belakang ini tak ada. So kena take note. Dan kereta ni dia ada airbag dekat bahagian lutut. So total ada 7 airbag. Okey, footrest ada dekat sebelah situ. Lepas tu kita tengok button yang dekat sini. Kereta ni dia ada auto fold side mirror. Okey, yang ini button untuk lipat side mirror secara manual. Auto naik turun hanya ada dekat tingkap driver sahaja. Material door trim tadi semua saya dah komen. Okey, dekat dia punya bahagian steering, yang ini adalah pedal shift besi, magnesium. Okey, lepas tu dekat belakang pedal shift ni dia ada auto wiper, ada auto headlamp. Yang ini button untuk toggle dia punya info cluster meter dekat sini. Ni traction control, sonar sensor, full parking sensor. Kemudian dekat bahagian steering belah kanan ni dia ada auto cruise control. Yang ini untuk control head unit. Benda ni pun saya nak komen pun benda ni memang tak ada selera. Okey, saya start kereta dulu. Memang tak ada selera langsung saya tengok dashboard dia ni. Terus terang saya cakap dashboard dia ni memang tak ada selera. Okey. Lepas tu apa lagi ada dekat bahagian center console sini, gear macam biasa, gated punya style. Kalau anda nak main pedal shift boleh masukkan sahaja dekat bahagian. Kereta ni dia tak ada plus minus mode. So kalau anda nak main pedal shift terus tekan sini sahaja dan dia akan tukar balik auto secara automatik. Kita buka dekat sini, dia ada satu kompartmen untuk cup holder. Dekat depan ada satu 12 volt socket. Tak ada USB. Sini tempat letak barang apa benda entah ni. And then ini untuk dia punya bonnet belakang. Yang ini saya tak pasti nak letak apa, tapi anda kata anda nak tambah apa-apa aksesori yang memerlukan letak button placement, bolehlah kot letak dekat sini. Okey, yang ini 4 wheel drive punya button. Okey, kereta ni dia ada 3 mode. 4 wheel drive auto. Okey, contoh macam ini. Kemudian dia ada 4 wheel drive lock, 4 wheel drive eco. 4 wheel drive eco ni dia 100% akan pada front wheel drive. Power semua akan pergi front wheel drive sahaja. Okey. Bila betul-betul perlu 4 wheel drive, dia akan distribute torque tu secara automatik.
Ini eco. Tapi kebanyakan masa power akan pergi dekat front wheel drive saja. Kemudian pergi dekat auto. Auto ni engine dia akan distribute torque dengan power kepada 4 tayar secara automatik. Dia bukan fokus kepada front wheel drive sahaja. Dan kalau untuk 4 wheel drive lock, ini biasalah kalau anda masuk off-road ke, kelapa sawit ke, pakai 4 wheel drive lock, maksud dia 4 tayar memang betul-betul jalan lah. Betul-betul function 4 wheel drive ni. So dia punya saranan, tukar je lah yang dekat auto ni. Auto ni bawa lagi sedap lah. Okay, eco ni betul mungkin kalau nak jimat minyak kot. Eco tu mungkin nak jimat minyak lah. Okay, lepas tu kereta ni disebabkan dia model CBU, dia ada ventilation. Okay, ventilation dekat bawah sini. Walaupun Malaysia ni dah panas, okay, tak tahu mungkin anda nak panaskan punggung anda, saya pun tak tahu. Mungkin anda nak sejukkan, pilih sendiri dekat sini. Electronic parking brake, ada auto hold braking. Okay, 1, 2 dan juga dia ada lampu dekat bahagian bawah. 3 benda ni, dia ada lampu dekat bahagian kaki. 3 benda ni adalah enhancement daripada unit 2016. Unit 2016 pakai traditional handbrake. Yang ini pakai electronic parking brake, auto hold dengan ada lampu dekat bahagian bawah. Itu saja. Lain semua sama. Okey, kita sambung dekat bahagian armrest tengah dia ni. Okey. Armrest ni boleh letak apa ni? Boleh letak pen ke? Letak pen. Ni boleh letak barang di dalam ni. Pelik-pelik ni. Gaya dia macam boleh simpan barang tau dalam ni. Alright. Okey, yang ni dia punya tingkat atas, boleh slide. Okey, ikut selera sendiri. Kalau kita buka, dekat dalam ni ada satu 12 volt socket, ada USB. Ada itu saja. AUX tak ada. AUX tak ada. Ini ada, ni patut ada lampu ke ni? Tapi kenapa lampu tak hidup? Nanti siapa beli kereta ni pergi tanya ke Dexus ni. Okey. Boleh tak? Satu 12 volt socket, satu lagi USB. AUX tak ada. Agak besar juga ruang dalam dia, tapi tak sebesar macam CR-V lah. So bab storage everything dia tak menarik sangat pun kereta ni. Biasa saja, dia punya dashboard sini pun tak adalah besar sangat. And then dekat atas ni, okay, sunroof macam biasa sajalah, tak ada apa sangat pun. Mungkin anda takkan guna benda ni. Yang ini untuk motion sensor. Kita tengok dekat dia punya tingkap pula, cermin ada lampu. Sama juga dekat bahagian driver, ada lampu juga. Tak ada masalah, no complaints. Ada auto dim rear view mirror. Kita tutup balik. Lepas tu tak ada apa lagi lah yang nak menarik, yang nak dikomen benda ni, kereta ni. Cumanya kereta ni jangan tertipu dengan interior dia. Okay, kereta ni tuan-tuan dan puan, saya cakap terus terang jangan tertipu dengan interior dia yang sangat-sangat membosankan. Jangan tertipu, sebab ini sebuah kereta yang sangat-sangat selesa. So dengarlah ulasan saya untuk driving experience yang ini. Okey. Sebelum kita bercakap pasal driving ataupun pemanduan kereta ni, kita cerita sikit pasal safety apa yang ada dalam kereta ni lah. So dia ada semua standard features semualah. Ada anti-lock braking system untuk keempat-empat tayar, equal braking distribution. Dia ada hill hold assist. Kemudian dia ada active traction control. Kemudian dia ada 7 airbags. And then dekat bahagian penumpang belakang, dekat seat belakang, dia ada ISOFIX hook. So untuk baby car seat lah. So kita settle buat keselamatan itu sajalah. So kereta ni, kalau untuk sebuah kereta keluarga, yang mana SUV keluarga, dia memang lengkap dengan ciri-ciri keselamatan yang basic yang diperlukan pada tahun 2023 ni. Sebab kita pun tahu kan, kadang-kadang dah tahun 2023 ni, kereta punyalah banyak atas jalan, macam-macam perangai, macam-macam jenis manusia bawa kereta atas jalan ni. Kita bawa kereta elok-elok, kita patuhi jalan raya, tahu-tahu yang sana problem, kita terkesan. Nauzubillah min zalik lah. Semoga kita semua terlindung lah daripada malapetaka yang macam gini. Okay, so settle buat keselamatan. Okay, sekarang kita nak cerita bab handling. Kadang-kadang kan, bila saya drive kereta ni kan, saya dah selalu drive kereta ni, dah banyak kali drive kereta ni. Saya boleh jadi bersyukur tau. Sebab dia punya interior tak cantik.
disebabkan interior dia tak cantik. Sebab exterior dia dah cantik, tapi interior dia tak cantik. Dashboard yang sangat-sangat sendu, yang sangat-sangat bosan. Kalau tengok ni memang rasa macam rugi gila bayar 1,000 sebulan. Okay, memang sangat-sangat rugi. Tapi saya fikir-fikir balik, saya bersyukur tau sebenarnya. Sebab apa? Yang pertama sekali, kalau orang nak persoalkan atau pertikaikan isu reliability, ini Mitsubishi, sebuah kereta Jepun yang tahan lasak. Okay, ada apa dengan isu reliability? Ada apa dengan isu enjin ke, gearbox ke? Kereta ni enjin 2.4 liter, 167 PS, 222 Nm of torque. Maximum torque dicapai pada RPM 4,100 lebih kurang. Okay, FYI, torque untuk 1.5 TCP Civic Hitam 220 Nm torque. Itu adalah kereta turbo. Kereta ni yang jauh lebih berat, 222 Nm of torque. Nampak macam pelik kan, figure kan, sikitnya. Tapi harus diingat, ini bukan kereta yang untuk memecut, untuk bawa laju ke, tidak. Untuk highway cruising 1415 memang tak ada masalah. Tapi untuk memecut pada short distance, ini bukan keretanya. Sebab ini adalah sebuah SUV berat. Okay, dan dipadankan dengan continuous variable transmission. Okay, transmission CVT, yang mana ramai orang kata CVT lemau, tak best. Tapi harus diingat, sebab apa kereta-kereta macam gini dipairingkan, okay, dipadankan dengan gearbox CVT. Sama juga macam dalam Subaru Forester, Mitsubishi Outlander macam gini, even CR-V, semua dah semakin menggunakan CVT. Kenderaan Jepun SUV berat menggunakan CVT. Sebab apa? Sebab dia nak counter semula. Okay, transmission tu dia nak counter semula untuk dapatkan penjimatan minyak. Kalau dia guna 6-speed gearbox ataupun 7-speed gearbox, bayangkan penggunaan minyak dia macam mana. Mitsubishi meletakkan dia punya fuel consumption figure pada 12.6 km per liter. Yang mana kita tahu, kalau fuel consumption figure daripada manufacturer ni sangat-sangatlah tak boleh dipercayai. Contoh macam yang sekarang ni kan, yang saya tengok dekat sini. Saya tengok yang ini average dia Weh, 16 liter per 100 km. 16 liter per 100 km. Yang ini daripada bila dia set ni? So reality dia macam gitulah. Kereta macam gini bukan untuk penjimatan minyak. Kalau nak sebuah SUV yang menjimatkan minyak, maksudnya anda kena beli EV, tak pakai minyak langsung, ataupun beli SUV yang hybrid, ataupun paling maksimum pun memang kena beli CR-V. Tapi Honda CR-V, okay, Honda CR-V harganya berapa? Okay, Honda CR-V sangat-sangat mahal. Untuk tahun yang sama 2017, kalau cari spek yang lebih kurang macam Outlander ni, yelah Outlander ni spek dia tidaklah terlampau tinggi, enjin 2.4, mungkin boleh pairingkan dengan 1.5 TC 4-wheel drive daripada CR-V tahun yang sama. Yang itu dia tak ada Honda Sensing, tak ada apa semua. Dia sama 4-wheel drive, cuma yang itu dia ada turbo. Bandingkan harga dengan itu dengan harga yang ini, umpama langit dengan bumi. Harga yang ini tak cecah RM90,000 pun. Harga yang itu, CR-V 1.5 TC 4-wheel drive, mungkin harga dia dah lebih kurang dalam RM110,000. Okay, beza nak dekat RM20,000. Dan berbalik kepada kenyataan saya tadi, sebab itulah saya rasa bersyukur kereta ni interior dia tidaklah cantik, sebab dia menurunkan harga resale value dia lah. Okay, bila harga resale value turun, dealer nak jual semula pun pada harga yang agak berpatutan. Macam kereta ni kan, kalau kata deposit 10%, loan 9 tahun, bulanan dalam 900 lebih saja, 960, RM970, tak jejak RM1,000. Kalau untuk CR-V tadi tu, bulanan dia lebih kurang dalam 1,100 lebih sikit. Dalam 1,100 lah range dia, 1,100 untuk deposit 10%, loan selama 9 tahun. Okay, beza dia hampir RM200. Beza dia hampir RM200. Kira interest selama 9 tahun, dah berapa beza dia? Okay, kalau anda beli cash pun, beza harga nak dekat RM20,000. So sebab apa saya bersyukur interior dia tak cantik? Sebab itulah tadi harga dia murah. Dan okay,
Dan feature kereta ni sebenarnya, ataupun dia punya main highlight dia sebenarnya adalah pada keselesaan dan pada handling itu sendiri. Saya sebut bab keselesaan sebab most people dia akan beli kereta ni for family use. Okay, ada anak mungkin 4 orang, 5 orang, anda nak beli sebuah SUV yang maybe bukan full 7 seater, 5+2 seater pun okey, sebab anak 2 orang boleh duduk seat belakang sekali kan. So kenderaan ni dah sangat-sangat cukup, dah sangat-sangat memadai. Okay, mungkinlah anda boleh abaikan dia punya sunroof ni, sebab bila dah ada sunroof, lepas tu letak roof box. Sunroof ni macam dia punya function dah cancel lah kan, sebab tak boleh nak buka kan. Tapi itulah disebabkan 2.4 je yang ada sunroof, so belilah 2.4. So tak apalah, letak je lah roof box. Saya rasa kalau anda beli kereta ni, memang anda tak pakai pun sunroof. Okay, maybe tuan-tuan perempuan tak pakai pun sunroof. So tambah roof box atas. Mungkin sebulan sekali nak pergi camping, sebulan sekali nak pergi pantai, perlukan kenderaan pacuan 4 roda, 5+2 seater, semua dah memadai. Kecuali interior dia yang sangat-sangat sendu, tahap keselesaan dia lebih tinggi daripada Honda CR-V tahun sama dengan dia. Okay, Honda CR-V 1.5 TCP turbocharged premium 2-wheel drive yang harga on the road lebih kurang dalam 111,000. Jangan terkejut. Jangan terkejut, cari yang condition okey, full service record, harga 111,000. Okey, dulu harga baru dia 160 lebih kalau tak silap saya. Nampak dia punya value depreciation dia tu tak banyak pun. Tak banyak. Kereta yang balance dari segi semua aspek, memang macam gitulah jadi dia. Tapi kereta ni tidak. Dia tidak balance daripada semua aspek. Dia very excel in handling, dia very excel in suspension, dia very excel in comfort. NVH level top notch. Lebih bagus daripada Honda CR-V yang bawa 5 orang sahaja, yang lagi ringan daripada dia. Handling dia lagi sedap, steering feeling lagi sedap, kedap bunyi, kedap udara dah termasuklah dalam NVH everything tu, sangat-sangat sedap. Dia punya damping, dia macam mana dia absorb bump atas jalan, macam mana dia layan high cruise, macam mana dia layan pemanduan dalam bandar. It's a complete package. Okay, you can never go wrong if you are buying this car for your family. Faham Tapi harus diingat apa dia punya kompromi semua. Ruang kargo yang kecil dekat bahagian belakang, lepas tu interior dia yang memang sangat-sangat sendu, tak macam CR-V. Benda-benda macam itu kalau anda sudi terima dia punya kompromi, belilah kereta ni. Tapi in terms of handling, in terms of suspension, driving feeling, okay, anda nak kereta yang memang layan, shock, memandu, inilah kereta dia walaupun besar. CVT dia enjin 2.4, kereta besar. Kalau bawa santai, bawa macam orang yang waras, okay, contoh macam kelajuan jalan macam saya lalu ni, kelajuan dia pada 80-90 km sejam, dan anda bawa maksimum pun 100 km sejam, tak rasa meraung langsung dia punya CVT. It goes very very smooth. If you can hear the sounds, okay, I think you can verify what I'm saying. Okay, kecuali kalau anda betul-betul tekan dia punya minyak untuk memecut, yes, you can hear the CVT whine. Okay, CVT whine tu memang standard. Even Subaru, kereta performance Subaru pun, Subaru WRX tahun 2023, Subaru WRX 2023 pakai CVT. Even the performance car macam Subaru pun dah pakai CVT, sebab diorang nampak potential pada CVT. Macam Subaru sendiri dia namakan dia punya Subaru, dia punya CVT Lineartronic. Okay, when you drive very smooth, you drive like a normal person, it goes very very smooth. Tapi if you want to step it up, okay, you want to drive like a sports car, masuk dia punya sport mode, you rasa dia punya CVT tu as if it was an automatic. Okay, rasa macam DCT tu tidaklah, rasa macam dual clutch transmission tu tidaklah, memang sangat-sangat jauh beza. Tapi at least pun dia punya automatic transmission punya feeling tu is far better than CVT. Tapi zaman sekarang ni, kereta besar, kita nak comfort, kita nak counter balik dengan fuel consumption, we need CVT lah. Okay, we need CVT cars. Sebab itulah CVT masih diteruskan walaupun kereta-kereta besar macam ini. Dan percayalah cakap saya,
Sekiranya anda tak memandu kereta anda macam sebuah AMG CVT, tak ada komplain langsung. Tapi mungkinlah ada orang beli kereta ni dan boleh kata tiap-tiap kali kereta ni bergerak, yang naik kereta ni at least 4 orang dewasa, 2 orang kanak-kanak. At least 5 orang dewasa yang besar-besar. Mungkinlah rasa sedikit dia punya CVT whine dia tu, sebab kereta pun dah berat, tambah dengan orang yang lebih berat. So itulah yang saya boleh cakap bab handling. Saya tak nak go itu teknikal sangat. Cuma saya terangkan dari segi bahasa mudah. Saya terangkan dari segi bahasa mudah. Sebab kereta ni saya tak pasti sebenarnya dia adalah sebuah successor kepada Pajero Sport ataupun tidak. Pajero Sport yang sebelum ni kan, yang dia pakai kepala sama macam Triton tu, okay. Tapi Pajero Sport tu, seingat saya, dia menggunakan chassis leather frame. Dia menggunakan chassis Triton. Tetapi kereta ni tidak. Ini dia tidak menggunakan leather frame. Bermaksud, okay, driving experience untuk orang dekat third row sangat-sangat selesa. Kalau ada orang dewasa yang terpaksa duduk dekat third row, walaupun ruang dia sempit, kecil, tapi ketahuilah dia punya suspension, absorber, everything sangat-sangat selesa. Sangat-sangat selesa. Okay. Dan berdasarkan penjelasan saya ni, sebab itulah saya cakap saya bersyukur dia punya interior tak cantik. Kalau dia punya interior cantik, saya tak tahulah harga dia berapa. Terus terang saya cakap. Sebab exterior dia dah cantik, handling wise dia sedap, suspension wise dia sedap. Anda nak cakap pasal maintenance part, nak cakap pasal bela kereta ni setiap bulan, jadi isu ke Mitsubishi? Tak jadi isu. Reliability tak jadi isu. Mitsubishi terkenal dengan pengalaman diorang dalam dunia rally ni. So diorang terjemahkan dia punya pengalaman. They did their R&D, everything apa semua, diorang masukkan dalam production car yang macam gini. So in the end, kita as a consumer, kita dapat enjoy. Saya sangat-sangat suka kereta ni. Saya lebih suka kereta ni in terms of driving, in terms of driver's perspective, saya lebih suka kereta ni daripada Honda CR-V. Okay, saya lebih suka berbanding Honda CR-V. Tapi when it comes to interior, you punya pleasure, the pleasure for your eyes, okay, nak tengok interior. Sebab kita bayar kereta sebulan 1,900, 1,100. Bila kita bayar setiap bulan tu, mata kita paling banyak tengok interior tau. Mata kita paling banyak tengok interior. Tapi tak tahulah, mungkin anda boleh setuju dengan interior macam ini. Mungkin yang dia punya fake wood trim ni semua, anda boleh balut leather sendiri, okay. You customize the interior according to your own taste. Maybe masalah tu boleh diselesaikan lah. And please do it lah, okay. Kalau ada duit lebih, boleh customize sikit interior ni bagi cantik, buatlah. Beli kereta ni dan customize sikit interior. Percayalah cakap saya, anda beli kereta ni second pun anda akan pakai 9 tahun, tak payah jual. Sangat-sangat sedap. Okay, jadi anda dah tengok saya ulas punya panjang. Saya rasa macam saya dah mengarut lama-lama. Okay, apa yang saya boleh ringkaskan dengan kereta ni? Mitsubishi Outlander 2.4 MyVac, CVT transmission tahun 2017. Kalau anda nak mencari sebuah SUV 5+2 seater ataupun 7 seater lah, ada orang panggil 7 seater, terpulang kepada anda, duit sendiri. Anda nak ada tall riding height, anda boleh kompromi sikit dekat dia punya cabin space, yang mana anda tak perlu pun besar macam CR-V, sebab yang naik semua dekat belakang semua kecil-kecil. Anda nak function 4-wheel drive, anda nak suspension yang lagi sedap berbanding CR-V, NVH yang lebih sedap berbanding CR-V, steering feedback yang lebih sedap berbanding CR-V, overall driving experience yang lebih sedap berbanding CR-V. Minta maaf saya bandingkan dengan CR-V, bukan bermaksud CR-V tidak bagus. Tidak, CR-V masih lagi king. Walaupun X70 makin banyak atas jalan, CR-V percayalah cakap saya, dia masih lagi king SUV segmen C. CR-V paling komplit. Kalau ada yang cakap dengan saya CR-V bukan paling komplit, okay, paling komplit tu bermaksud bukanlah dia perfect 100%, paling menuju ke arah komplit. CR-V balance daripada semua aspek. Kereta ni tidak. Okay, kereta ni tidak.
Kereta ni dia excel dekat part handling, suspension, ride comfort, NVH. Yang lain dia tidak. Yang lain dia tidak excel. Okay, in terms of practicality, flexibility tu dia ada lah. Tapi kalau CR-V 7-seater pun saya rasa CR-V 7-seater pun boleh buat benda macam dia ni. Okay, so kalau anda perlukan kereta yang macam saya sebut tadi, boleh compromise everything apa semua, dan bulanan yang jauh lebih murah daripada Honda CR-V, boleh naik 7 orang tapi bulanan lebih murah. Ada 4-wheel drive, bulanan lagi murah. Okay, NVH lagi tinggi berbanding CR-V tapi bulanan lagi murah. Steering feedback yang lebih sedap banding CR-V tapi bulanan lagi murah. Aku dah ulang balik je ni. I'm trying to make up your mind. Okay, mungkin ada orang cakap Mitsubishi tak reliable. Mitsubishi mana tak reliable? Barang Jepun apa yang tak reliable? Okay, lain lah. Even orang kata kereta Korea tak reliable pun, kereta Korea reliable. Yang problem dia adalah spare part mahal ataupun resale value. Itu saja. Lain tak ada masalah. So mungkin anda boleh consider kereta ni. Dan percayalah cakap saya, setiap kali saya drive kereta ni, saya memang senyum. Saya memang senyum. Saya suka kereta ni. Okay, kalau anda berminat dengan kereta ni, tekan link yang saya letak di bawah. InsyaAllah ada 1 unit saja. Siapa cepat dia dapat. Terima kasih lah layan video ni panjang-panjang. Boleh support saya, klik link ke TikTok saya, boleh follow TikTok saya, boleh WhatsApp saya kalau ada sebarang pertanyaan, boleh subscribe, boleh like video saya. Jumpa dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.